secara eksklusif kepada anda. Anugerah Hall Emma Jabatan Pendidikan Selangor 2021. 25 kategori kaunseling dan kerjaya. 24 kategori pembangunan sosial. 14 kategori asrama. 8 kategori kesihatan. 7 kategori skim pinjaman buku teks. 1 kategori APBN. 1 kategori kebajikan. Selamat datang ke Anugerah Hall Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibati lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada dalam majlis anugerah hal ehwal murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor bagi tahun 2021. Ya Allah, Ya Rahman, kami mohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahman dan rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Tidak lupa juga kepada semua warga Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang telah lama menyumbang khidmat dan menabur bakti mereka di jabatan, PPD maupun sekolah. Di saat ini juga kami rafak tangan kehambaan mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai sama ada dalam bidang akademik maupun aspek pembinaan sosial insan, dan seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa yang akan datang. Ya Allah, Ya Ghaniyu, Ya Hamid, jadikanlah mereka yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai orang yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Dalam arti kata lain, jadikanlah mereka golongan yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan pribadi insan yang luhur. Malah kami mohon kepadamu, Ya Allah, dengan penuh keakulan agar majlis anugerah ini akan menjadi katalis dan sumber inspirasi kepada mereka yang lain, supaya sama-sama mengerahkan keringat dan mengembalikan tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama organisasi seluruh negeri Selangor yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam JPN Selangor terbilang. Selamat datang kepada semua dalam Anugerah Hal Ehwal Murid tahun 2021. Majlis mengalu-alukan kehadiran semua dalam anugerah yang gilang gemilang ini. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk bersama-sama mengikuti siaran pada hari ini. Yang berbahagia Haja Anisma binti M. Noh, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, yang berusaha Encik Azmi bin Misrun, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, yang berusaha Encik Khairul Anwar bin Haji Awang, Ketua Penolong Pengarah Unit Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, pegawai-pegawai pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah seluruh negeri Selangor, tuan-tuan pengetua dan tuan-tuan guru besar sekolah-sekolah di negeri Selangor, seterusnya guru-guru, murid-murid serta ibu bapa yang bersama-sama mengikuti siaran pada hari ini. Emas tempawan buatmu putri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Tirai ucapan pada hari ini dimulakan dengan ucapan daripada Encik Azmi bin Misrun, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam JPN Selangor terbilang.
Yang berbahagia Puan Haja Anismah binti Emno, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, yang berusaha Encik Hairul Anwar bin Haji Awang, Ketua Penolong Pengarah Unit Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, yang dihormati semua pegawai Unit Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, semua pegawai pejabat pendidikan daerah seluruh negeri Selangor, semua pengetua dan guru besar seluruh sekolah-sekolah seluruh negeri Selangor, seterusnya kepada guru-guru dan murid-murid yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama bertemu dalam majlis anugerah kali ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Unit Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atas penganjuran anugerah Hal Ehwal Murid tahun 2021. Pandemik COVID-19 ini telah memaksa kita untuk melakukan banyak perubahan dalam kehidupan seharian kita. Dalam alat baharu yang mengutamakan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, tiada pilihan untuk memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian. Konteks pendidikan masa kini memerlukan guru dan murid untuk menguasai dan mempunyai literasi teknologi komunikasi dan maklumat. Dalam kekangan tugas yang sibuk pada masa kini, guru-guru dan murid-murid juga menyertai pengiktirafan dan pertandingan dalam anugerah ini yang menunjukkan komitmen terbaik dalam menghasilkan karya dan idea dalam memberikan satu standard yang tinggi untuk dinilai di peringkat negeri dan kebangsaan. Syabas saya ucapkan kepada semua peserta dan pihak sekolah yang telah memberikan kerjasama dalam menghantar penyertaan di peringkat daerah, seterusnya pemilihan oleh pihak PPD untuk diangkat ke peringkat negeri. Peranan pihak PPD dalam membantu melancarkan proses pemilihan peserta dan wakil dari setiap PPD amat dihargai. Semoga kerja buat yang cemerlang ini akan berterusan pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian, kepribadian insaniah anak Selangor ataupun KIAS merupakan satu elemen penting yang diberikan penekanan oleh Unit Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dalam melahirkan murid-murid yang bersifat responsif dalam menangani sebarang isu di sekolah. Unit Hal Ehwal Murid memberikan penekanan dalam setiap aspek ini dalam usaha untuk melahirkan murid-murid Selangor yang mempunyai jati diri terbilang. Hal ini dapat memupuk nilai-nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan dalam diri kita, seterusnya membentuk insan yang berkualiti. Kemenjadian murid-murid bukan sahaja diukur dalam aspek akademik, malahan juga diukur dalam meliputi semua aspek sahsiah diri dan kepimpinan. Penilaian yang menyeluruh pastinya melahirkan insan yang terdidik dan mampu bersaing di peringkat global, kerana dunia hari ini memerlukan individu yang berjiwa kental dalam menghadapi cabaran pada masa akan datang. Merujuk kepada situasi semasa, iaitu peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara yang memberikan lebih banyak ruang kepada murid untuk mendapatkan akses pendidikan yang dilaksanakan secara bersemuka. Oleh itu, pematuhan kepada SOP dan panduan dalam menangani isu kesihatan ini amat perlu diambil perhatian serius. Jadikanlah amalan-amalan kesihatan yang dipraktikkan selama ini terus menjadi amalan sepanjang masa, walaupun akhirnya nanti kita akan bebas daripada pandemik COVID-19. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin mengambil peluang ini sekali lagi untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua jawatan kuasa pengelola anugerah Hal Ehwal Murid tahun 2021 dan semua pihak yang terlibat dalam anugerah ini, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Akhir kata, tahniah kepada semua yang mendapat pengiktirafan dan berusahalah lagi kepada mereka yang mungkin terkeluar daripada anugerah ini. Dan kejayaan di peringkat negeri pada kali ini amat bermakna kepada semua penerima anugerah. Semoga kejayaan akan lebih gemilang di peringkat kebangsaan nanti, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Azmi bin Misrun di atas ucapan aluan sebentar tadi.
Majlis dengan rasa berbesar hati dan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Haja Anismah binti M. Noh, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam JPN Selangor terbilang, serta salam keluarga Malaysia. Yang berusaha Encik Azmi bin Misrun, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Encik Khairul Anwar bin Haji Awang, Ketua Penolong Pengarah Unit Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang dihormati semua pegawai Unit Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, semua pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Selangor, barisan kepimpinan pengetua dan guru besar sekolah-sekolah Negeri Selangor, guru-guru dan murid-murid sekalian. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Para hadirin sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada Unit Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor kerana menganjurkan Anugerah Hal Ehwal Murid tahun 2021. Saya dimaklumkan ini merupakan tahun kedua penganjuran anugerah yang gilang gemilang bagi Unit Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara ketika ini memberi ruang untuk penganjuran Anugerah Hal Ehwal Murid tahun 2021 dalam kebiasaan baharu. Selain diadakan secara normal baru iaitu menerusi dalam talian, penganjuran kali ini menyuntik kelainan dengan menggabungkan elemen kontemporari sebagai nilai tambah kepada penonton. Alhamdulillah, walaupun segalanya dalam kebiasaan baru, penyertaan kali ini sangat menggalakkan. Saya difahamkan sebanyak 72 kategori telah dipertandingkan untuk Anugerah Hal Ehwal Murid tahun 2021 ini. Apa yang pasti, penganjuran sebegini dapat meminimumkan sumber dan dapat disaksikan oleh lebih ramai penonton. Penganjuran anugerah ini selari dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu untuk memperkembangkan potensi murid secara optimum selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Inisiatif ini merupakan usaha berterusan dan pencapaian berimpak dalam pembangunan sasiah murid, peningkatan disiplin murid yang dapat melahirkan insan unggul serta budiman. Pengiktirafan ini juga seiring dengan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia menjadikan aspek kemanusiaan dan berasaskan nilai dengan memupuk budaya kebahagiaan, kasih sayang dan hormat menghormati sebagai asas penting bagi melahirkan generasi manusiawi, budiman dan bertanggungjawab. Tuan-tuan, puan-puan dan murid-murid yang dikasihi, pengurusan hal ehwal murid di sekolah merupakan satu bidang yang penting. Sekiranya tidak dikendalikan dengan baik, ia akan mencacatkan dan menjejaskan perjalanan dan prestasi sekolah itu sendiri. Prinsip dan strategi dalam pengurusan hal ehwal murid di sekolah amat mustahak demi mencapai keberkesanan sesuatu program, khususnya untuk membina sasiah murid. Peranan utama hal ehwal murid dalam mengendalikan berbagai program dan perkhidmatan serta pengurusan yang tersirat dalam kurikulum sekolah sama ada berupa akademik atau co-kurikulum seperti aktiviti untuk memperkembangkan sasiah murid, mengawasi keselamatan, menjaga kesihatan dan memelihara kebajikan murid serta membina semangat kasih sayang kepada diri sendiri, ibu bapa, agama dan negara. Adalah diharapkan dengan pelaksanaannya anugerah hal ehwal murid ini akan tercetus lebih banyak motivasi, inovasi, kreativiti, amalan dan model terbaik yang boleh diteladani
serta berimpak tinggi dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan kaunseling, disiplin, sasiah, kebajikan, kesihatan, keselamatan, skim pinjaman buku teks, asrama dan pengurusan hal ehwal murid di seluruh Selangor. Sidang hadirin sekalian, kemujadian anak-anak semua bukan sahaja diukur dari segi akademik semata-mata, tetapi ia juga turut meliputi semua aspek sasiah diri. Pengukuran yang holistik pastinya melahirkan insan yang terdidik dan mampu bersaing di persada global, kerana dunia pada hari ini menuntut modal insan yang berjiwa kental dalam menyusuri dunia tanpa sempadan. Tidak dinafikan, kemenangan memang penting dalam setiap pertandingan, tetapi yang lebih utama ialah mengambil bahagian dan mengutamakan semangat perjuangan. Kepada yang menang, sekalung ucapan tahniah dirakamkan, dan kepada yang belum mencapai kemenangan, jangan cepat berputus asa. Kerana sesungguhnya, kegagalan hari ini sebagai satu titik permulaan ke arah kejayaan yang lebih gemilang pada masa hadapan. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada murid-murid dan semua sekolah yang menyertai pertandingan ini. Akhir bicara, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur dan doa. Mudah-mudahan Tuhan akan terus melimpahkan rahmat, perlindungan dan peliharaannya kepada kita dan negara Malaysia dengan naungan keselamatan, keamanan dan kemajuan. Saya dengan ini menyempurnakan Anugerah Hal Ehwal Murid tahun 2021 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Syabas dan tahniah. Semoga terus berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman semua, Anugerah HAM ini diadakan untuk menghargai dan meraihkan semua pemenang dan peserta yang telah menyertai penarafan dan pertandingan unit HAM peringkat Negeri Selangor. Dan buat pertama kalinya diperkenalkan logo HAM yang berprestij ini. Bunga padi, lambang jalinan kekuatan dari sekolah, persatuan ibu bapa dan guru, komuniti dan pejabat pendidikan daerah. Manakala warna emas melambangkan Selangor terbilang. 3 perisai pula mewakili hebat, erat dan muafakat. Seterusnya, bintang 6 adalah lambang subunit HAM terbilang di puncak kejayaan. Peranan subunit skim pinjaman buku teks SPBT adalah penting dalam memastikan semua murid warga negara menerima buku teks untuk digunakan semasa PDPR atau bersemuka pada masa ini. Untuk itu, kita berlintas langsung bersama pegawai meja SPBT iaitu Puan Nur Aslina binti Abdul Wahab untuk menjelaskan perkara ini. Dipersilakan Puan Nur. Dalam memastikan semua murid warga negara Malaysia menerima pembekalan buku teks untuk sesi PDPR dan PDPC, Jabatan berusaha keras menjalankan beberapa siri agihan buku teks lebih kurang sama ada dalam dan antara daerah di bilik operasi SPBT daerah BOS D. Setiap PPD mempunyai sekurang-kurangnya satu BOS D yang menempatkan semua lebihan buku teks dalam daerah tersebut. Justru itu, jabatan dan PPD berganding bahu untuk memenuhi keperluan buku teks bagi kegunaan tahun semasa. Jurulatih utama SPBT memainkan peranan penting semasa menerima pembekalan buku teks pesanan tambahan ke BOS D dan menyediakan jadual agihan kepada sekolah yang mematuhi Standard Operation Procedure SOP. Sehubungan dengan itu, kerjasama warga sekolah dalam membantu jabatan dan PPD untuk memenuhi keperluan buku teks ini amatlah dihargai. Pengurusan BOS di Cemerlang Sekolah Rendah. Tahniah kepada SK Bandar Baru Batangkali PPD Hulu Selangor.
Tahniah juga kepada SK Bandar Baru Kuala Selangor, PPD Kuala Selangor. Tahniah SK Sungai Nibong, PPD Kuala Selangor. Pengurusan Bosi Cemerlang Sekolah Menengah. Tahniah kepada SMK Taman Desa, PPD Gombak. SMK Sri Andalas, PPD Kelang. SMK Ceras Jaya, PPD Hulu Langat. Pengurusan Bosi Cemerlang kategori khas. Tahniah kepada PPD Kuala Langat. SK Bandar Baru Salak Tinggi, PPD Sepang. Pengurusan Bosi Harapan. Tahniah kepada SK Seksyen 9, PPD Petaling Perdana. SK Lembah Subang, PPD Petaling Utama. Tahniah kepada semua pemenang yang memenangi anugerah dan juga pertandingan. Apa pula info dari subunit kebajikan? Mari kita dapatkan jawapan daripada pegawai mejanya, iaitu Encik Muhammad Idrus bin Arifin. Soalan: apakah bantuan-bantuan khusus dan umum yang diterima oleh murid-murid sekolah Negeri Selangor dalam tempoh pandemik COVID-19 ini? #Kias Kita Bersyukur. Seperti yang kita semua tahu, kesan yang dialami oleh akibat pandemik COVID-19 telah mengakibatkan ramai anak-anak murid kita terkesan, dan untuk itu kerajaan tidak pernah melupakan anak-anak murid kita yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Di antaranya bantuan daripada Kementerian Malaysia seperti kumpulan wang amanah pelajar miskin iaitu KUAM yang telah diperuntukkan sebanyak 1.6 juta kepada seluruh murid-murid Islam yang terkesan. Yang keduanya ialah rancangan makanan tambahan yang secara umumnya untuk murid-murid B40 berjumlah 1.2 juta kepada murid-murid Selangor. Bagi memudahkan pembelajaran anak-anak ini, beasiswa kecil persekutuan diberikan kepada mereka-mereka yang layak. Bantuan peranti kepada murid-murid B40 berjumlah 17,960 buah peranti diagihkan melalui inisiatif cerdik dengan bantuan Yayasan Hasanah. Kita juga ada bantuan daripada NGO ataupun agensi-agensi luar yang disalurkan kepada murid-murid di Selangor. Bantuan beranti lain daripada NGO ialah daripada Aon Malaysia Berhad dan juga Yayasan TM yang mana telah mengagikan 500 buah peranti kepada ramai murid-murid kita, dan juga DEL ada memberi sumbangan kepada anak-anak kita. Kita juga ada bantuan barangan dan perkhidmatan daripada Yayasan Petronas yang telah memberikan program sokongan iPad B40 kepada lebih 1,393 orang murid. Kemudian kita ada bantuan seperti barangan seperti 65,000 hand sanitizer dan juga makanan seperti pek kembali ke sekolah berjumlah 4,800 buah pek makanan, dan juga kotak-kotak makanan daripada PDRM Selangor. Bantuan kewangan pula, kita juga ada bantuan back to school berjumlah 264,000 kepada 4,400 murid, yang mana kita juga ada juga Yayasan Islam Darul Ihsan yang telah menyumbangkan 388,100 ringgit kepada 550 keluarga yang telah terkesan akibat COVID-19. Dan akhir sekali, satu lagi bantuan pendidikan one off daripada Majlis Agama Islam Selangor sebanyak 114,750 ringgit kepada 765 orang murid. Adalah diharapkan agar semua pihak, terutama pihak sekolah serta pejabat pendidikan daerah, agar dapat memastikan penyaluran bantuan ini dapat sampai kepada murid-murid yang terkesan ini. Semoga segala bantuan ini dapat melegakan kesusahan dan kepayahan yang dialami oleh murid-murid ini. Sekian, terima kasih. Pengurusan Peranti PPD Terbaik.
Ketiga, PPD Sabak Bernam. Naib Johan, PPD Huluangan. Dan Johan, PPD Kuala Selangor. Beralih pula kita kepada subunit Kesihatan dan Keselamatan. Soalan kepada Encik Muhammad Effendi bin Jaafar. Boleh kita tahu berkaitan sistem penarafan keselamatan sekolah SPKS dan bagaimana jika sekolah terlupa ID dan kata laluan untuk sistem penarafan keselamatan sekolah ini? Dipersilakan. Semua sekolah yang berdaftar dalam sistem penarafan keselamatan sekolah mempunyai ID dan password tersendiri. Pihak sekolah boleh mendaftarkan ID dan password dalam sistem penarafan sekolah. Pihak sekolah juga boleh mengemaskini profil pengguna di dalam sistem penarafan keselamatan sekolah jika terdapat sebarang perubahan. Soalan yang sering ditanya adalah berkaitan lupa kata laluan ID SPKS dan juga password SPKS. Pihak sekolah boleh menghubungi pegawai unit hal ehwal murid di PPD ataupun di JPN untuk mendapatkan ID dan kata laluan SPKS. Adalah dinasihatkan agar pihak sekolah menyimpan ID dan password tersebut di dalam simpanan rasmi pihak sekolah. Seterusnya kita ke slot kesihatan dan keselamatan. Bagaimana status penyewaan kantin sekiranya pengusaha menarik diri? Seterusnya, katalah pengusaha telah tamat penyewaan perjanjian pengurusan kantin 2+1. Apakah yang boleh dilakukan? Soalan seterusnya, apakah tindakan sekolah sekiranya mendapati guru atau AKP didapati positif COVID? Dengan itu, majlis menjemput Pegawai Meja Puan Siti Nur Akmal untuk sama-sama memberikan penjelasan. Dipersilakan. Sekiranya berlaku kes positif yang melibatkan guru, murid dan AKP di sekolah, apakah tindakan yang perlu dilaksanakan? Yang pertama, pihak PKM perlu melaporkan secara ringkas kepada Timbalan PPD SPM melalui WhatsApp berkenaan berapa bilangan kes yang berlaku di sekolah. Kemudian, PKM perlu mengisi di dalam pangkalan data aplikasi COVID-19 yang diintegrasikan melalui APDM. Sekiranya berlaku jangkitan dalam kawasan sekolah, pihak PKM perlu melaporkan dengan terperinci bersama dengan pelan lantai di dalam aplikasi COVID-19. Dan semua maklumat itu perlu dilengkapkan dan ianya mengikut tata cara yang telah dinyatakan, dan pihak sekolah juga perlu melaksanakan sanitasi dan juga mengenal pasti kontak rapat di sekolah sekiranya ada. Pihak sekolah perlu membuka iklan sebut harga yang baharu dan proses-proses sebut harga yang baharu ini perlu diselesaikan sebelum 30 November, manakala perjanjian baharu perlu bermula pada 1 Disember. Sekolah perlu melantik caretaker iaitu pembekal sementara. Sebagai contoh, katakan pengusaha asal ingin menarik diri pada 30 April 2021, maka pihak sekolah perlu mengeluarkan satu surat perlantikan kepada caretaker bermula 1 Mei 2021 sehingga 30 November 2021, dan perlantikan caretaker itu hanya termaktub ataupun hanya diguna pakai untuk tahun semasa itu sahaja. Pen Got Talent kategori sekolah rendah tahap 1. Ketiga, Ahmad Akhil Nufail bin Azhar, Hululangan. Naib Johan Alma Sofia binti Muhammad Syarifuddin, Betali Perdana.
dan Johan Muhammad Nur Khalid Rizki bin Nur Hadi, Kuala Langat. Hand Got Talent kategori sekolah rendah tahap 2. Ketiga, Nadia Insyirah binti Muhammad Suzrain, Hulu Langat. Naib Johan Nur Afrina binti Roslan, Gombak. Dan Johan Tan Weron, Petaling Utama. Hand Got Talent kategori sekolah menengah tingkatan 1 hingga 3. Ketiga, Iwana Zafira binti Abdul Rasid, SMK Banting, Kuala Langat. Naib Johan Nur Syuhana binti Irwan, Samjalan, Kuala Selangor. Dan Johan Nurul Nuha binti Hafiz, Sam Nurul Iman, Kelang. Hand Got Talent kategori sekolah menengah tingkatan 4 dan 5. Ketiga, Muhammad Adam Mukhlis bin Muhammad Nazri, SMK Datuk Abaka Baginda, Sepang. Naib Johan Nuri Kisnia binti Halim, Polis Hotel Selangor, Sultan Abdul Samad, Kuala Langat. Dan Johan Umar Syancita, anak perempuan PB Chandran, SMK Syamla Raya, Kelang. Pertandingan penghasilan Wheel Pendek kempen pengambilan air kosong tidak sekolah menengah. Ketiga, Sekolah Sri Putri, Sepang. Naib Johan SMK Sungai Pusu, Gombak. Dan Johan SMK Convent, Kelang. Pertandingan penghasilan Wheel Pendek kempen pengambilan air kosong tidak sekolah rendah. Ketiga, SK Selayang Utama, Gombak. Naib Johan SK Asunta 1, Petaling Utama. Dan Johan SK Pari 4, Kuala Selangor. Pertandingan melukis dan mewarna poster kempen pengambilan air kosong peringkat sekolah menengah. Ketiga, Wan Numa Fakihah binti Wan Ahmad, Gombak. Naib Johan Nurul Qamariyah binti Osman, Hulu Langat. Dan Johan Eng J. Singh, Kelang. Pertandingan melukis dan mewarna poster kempen pengambilan air kosong peringkat sekolah rendah. Ketiga, Sorfina Patricia binti Sofian, Hulu Selangor. Hu Yong Yun, Petaling Utama, Naib Johan. Dan Johan Karen Yap Kai Teng, Petaling Utama. Untuk subunit asrama, kita akan bertanya kepada Encik Abdul Halim bin Mahmud berkaitan asrama yang ada di Negeri Selangor dan program-program yang dijalankan di asrama yang melibatkan murid-murid. #Kias Kita Terbilang. Baik, untuk makluman semua, sekolah berasrama harian di Negeri Selangor terdiri daripada 38 buah sekolah. 32 adalah sekolah menengah, manakala 6 adalah sekolah rendah. Untuk makluman, senarai-senarai sekolah itu adalah seperti berikut. Di daerah Kelang, iaitu sekolah SMK Tinggi Kelang, SMK Tengku Ampuan Rahimah dan SMK Meru. Manakala di Kuala Langat ialah SMK Teluk Datuk, SMK Teluk Pelimah Garang, SMK Bukit Canggang dan SMK Banting. Di Sepang pula terdiri daripada SMK Bandar Baru Salak Tinggi, SMK Seri Sepang dan satu sekolah rendah iaitu SK Dengkil. Di Kuala Selangor, SMK Seri Tanjung ini adalah asrama pusat yang menempatkan murid-murid SMK Seri Tanjung dan juga Kolej Tingkatan 6 di Kuala Selangor. Kedua adalah SMK Dato' Harun, SMKA Kuala Selangor, SMK Penggalan Pematang dan SK Asam Jawa Integrasi. Di Hulu Selangor pula ialah SMK Kuala Kubu Baru, SK Tun Abdul Razak. Ini adalah sekolah yang menempatkan murid-murid orang asal, dan SK Sungai Tengi. SK Sungai Tengi ini adalah satu-satunya asrama di Selangor di dalam gagasan Felda. Manakala di Hulu Langat pula terdiri daripada SMK Sultan Abdul Aziz Shah, SMK Abdul Jalil, SMK Engku Husin, SMK Jalan 3, SMK Tinggi Kajang dan SMKA Mahat Hamidiah.
Di petaling utama terdiri dari satu sekolah saja, iaitu SMK Damansara Utama. Petaling perdana terdiri daripada SMK Seksyen 11. Seksyen 11 ini juga dikategorikan sebagai sekolah sukan. SMK Seksyen 18 dan SMK Shah Alam. Baik, untuk seterusnya ialah di Sabak Bernam. Sabak Bernam, sekolah-sekolah yang mempunyai asrama adalah terdiri daripada SMK Engku Aziz, SMK Munsi Abdullah, SMK Sungai Besar, SMKA Tun Rahah, SMK Datuk Mustafa, Kolej Tingkatan 6, sekolah rendah iaitu SK Bagan Terap dan SK Binjai Jaya. Dan yang terakhir adalah di daerah Gombak iaitu SMK Sungai Pusu. Untuk maklumat, asrama-asrama ini dikategorikan sebagai asrama harian, asrama desa dan juga asrama model khas. Terima kasih. Sedikit berkaitan dengan program di asrama yang dirancang, salah satunya ialah kebitaran asrama. Kebitaran asrama ini boleh terdiri daripada program-program dalam bidang sukan dan juga kurikulum. Okey, untuk setiap asrama diwajibkan mendaftar satu bidang program di dalam kebitaran ini untuk kita tonjolkan kecemerlangan atau kekuatan asrama itu ke peringkat negeri hingga ke peringkat kebangsaan. Jadi setiap kebitaran ini akan melibatkan murid-murid asrama. Yang kedua ialah SISKA atau Sistem Keluarga Angkat. Sistem Keluarga Angkat ini sebenarnya adalah satu sistem, satu program yang dirangka untuk merapatkan hubungan antara guru-guru di sekolah dengan murid-murid asrama, kerana guru-guru di sekolah itu akan menjadi keluarga angkat kepada murid-murid asrama. Seperti yang kita sedia maklum, murid asrama ini masa mereka lebih di asrama berbanding dengan keluarga mereka sendiri. Dianggarkan lebih kurang 70% masa mereka adalah di asrama. Jadi untuk mengurangkan perasaan sedih mereka kerana tidak dapat bersama dengan keluarga, akan ditampung oleh guru-guru yang bertindak sebagai keluarga angkat mereka. Baik, matlamat SISKA ialah menjadikan asrama sebagai institusi keluarga yang menjamin kemenjadian murid di asrama. Ini perlu kerana 70% yang telah disebutkan tadi, masa murid adalah berada di asrama bersama kawan-kawan mereka. Yang kedua ialah berkaitan kemenjadian murid asrama didukung dengan peranan guru sebagai ibu bapa dalam memberi tumpuan kepada perkembangan pembangunan diri murid di asrama dalam semua aspek. Yang ketiga ialah mewujudkan perasaan kekeluargaan antara murid asrama bersama dengan guru-guru di sekolah tersebut. Seterusnya ialah mewujudkan hubungan yang akrab dan meningkatkan kerjasama antara guru dan murid dalam proses perkembangan diri mereka dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan spiritual. Baik, seterusnya ialah menyebarluaskan peranan mendidik murid asrama kepada semua warga pendidik di sekolah agar kemenjadian murid asrama menjadi tanggungjawab semua yang terlibat di dalam sekolah tersebut. Dan yang terakhir ialah untuk meningkatkan keyakinan ibu bapa terhadap kemenjadian murid asrama ini supaya mereka memberi sumbangan dalam program yang dijalankan di asrama. Seterusnya ialah program-program yang berkaitan dengan keselamatan makanan di asrama atau kita kenali sebagai ProCamp. Tujuannya ialah program-program ini untuk memberi satu perlindungan kepada murid asrama kita agar kejadian keracunan makanan itu tidak berlaku. Sekian, terima kasih.
Azan, lelaki sekolah rendah. Tahniah Ahmad Haziq bin Zainuddin, SK Dengkil PBD Sepang. Ibu cerita perempuan sekolah rendah. Johan. Sufi Arya Kalisha binti Hairul Nizam, PBD Kuala Selangor. Tazkirah lelaki sekolah menengah. Pemenangnya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Azmi, PPD Klang. Tazkirah perempuan sekolah menengah. Pemenangnya Nabilah binti Rizwan, PPD Kuala Langat. Isyarahan lelaki sekolah menengah. Pemenangnya Muhammad Daniel bin Muhammad Safian, PPD Petaling Perdana. Hafazan lelaki sekolah rendah. Pemenangnya Fitri bin Muhammad Noor Effendi, PPD Hulu Selangor. Hafazan perempuan sekolah rendah. Pemenangnya Asila Nur Kristina binti Muhammad Salehan, PPD Sabak Bernam. Hafazan tingkatan 1 dan 2 lelaki sekolah menengah. Pemenangnya Aris Shah bin Khairul Anwar, PPD Gombak. Hafazan tingkatan 1 dan 2 perempuan sekolah menengah. Tahniah Ummu Sakinah binti Muhammad Yazid, PPD Hulu Langat. Anugerah Ikon Warden Terbaik. Tahniah Akram Hijri bin Abdullah Akhili, SMK Tinggi Klang, PPD Klang. Anugerah Ikon Penyelia Terbaik. Muhammad Zaki bin Omar, SMK Sultan Abdul Aziz Shah, Hulu Langat. Anugerah Ikon PPM Terbaik. Tahniah Iwi Azli Effendi bin Istihar, SK Asam Jawa, Kuala Selangor. Anugerah Pengurusan Asrama Terbaik Sekolah Rendah. Hasaruddin bin Yaakob, SK Sungai Tenggi, Hulu Selangor. Anugerah Pengurusan Asrama Terbaik Sekolah Menengah. Hajjah Hamidah binti Abdul Samad, SMK Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor. Seterusnya kita ke slot kaunseling kerjaya murid. Untuk itu, majlis mempersilakan Encik Darul Irwan bin Datuk Haji Dangiran untuk menjelaskan peranan guru bimbingan dan kaunseling dalam mendepani isu murid dalam tempoh pandemik COVID-19. Dipersilakan. Terima kasih sahabat. Berkaitan dengan perkara ini, sudah tentunya guru bimbingan dan kaunseling di sekolah mempunyai peranan yang luar biasa. Ini disebabkan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang tidak pernah terfikir oleh warga pendidik akan melalui perkara ini. Kita sedar dan jelas bahawa pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan kepada semua orang, termasuklah guru bimbingan dan kaunseling. Tapi tugas perlu dilaksanakan. Maka dengan pantas guru bimbingan dan kaunseling di sekolah berperanan membantu murid-murid dengan pelbagai program intervensi minda sihat. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada semua yang terlibat. Rakan-rakan di KPM, JPN, PPD, rakan-rakan pengetua, guru besar serta jurulatih utama guru bimbingan dan kaunseling negeri Selangor yang sentiasa membantu
guru bimbingan dan kaunseling semasa pandemik ini tanpa rasa jemu dan penat. Kami juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada MGKK Selangor yang sentiasa memberi motivasi kepada rakan-rakan mereka iaitu guru bimbingan dan kaunseling di sekolah dalam mendapati pelbagai rintangan luar biasa bagi melaksanakan bidang tugas semasa pandemik. Mereka semua adalah frontliner utama yang hebat dalam menjaga emosi murid di negeri Selangor. Stay strong, sekolah cemerlang, PPD gemilang, JPN terbilang. Kias, ku kenal diriku. Pengurusan pembangunan dan pengembangan sasaran terpuji gemilang kategori sekolah rendah. SK Bukit Kapar, Kelang. SK Seksyen 1 Bandar Kiwara, Petaling Perdana. SK Teluk Panglima Garang, Kuala Langat. SK Bandar Seri Putra, Hulu Langat. SK Sungai Buaya, Hulu Selangor. Dan tahniah SK Bukit Kapar, Kelang. Pengurusan pembangunan dan pengembangan stasiun terpuji gemilang sekolah menengah. Calon-calonnya SMP Sultan Abdul Samad Kelang, SMP Sungai Besar Sabak Bernam, SMP Tunku Abdul Rahman Gombak, SMP Sijangkang Jaya Kuala Langat, San Tanjung Karang Kuala Selangor, SMP Kajang Utama Hulu Langat. Tahniah San Tanjung Karang, Johan. Pengurusan pembangunan dan pengembangan stasiun terpuji gemilang sekolah menengah. Pengurusan kerjaya efektif sekolah rendah calon-calonnya. SK Bukit Rawan Jaya, Gombak. SK Bukit Kuchai, Petaling Perdana. SK Jugra, Kuala Langat. Dan Johan. SK Bukit Rawan Jaya, Gombak. Pengurusan kerjaya efektif sekolah menengah. SMK Bandar Tasik Puteri, Gombak. SMK Subang, Petaling Perdana. SMK Bukit Canggang, Kuala Langat. SMK Jeram, Kuala Selangor. SMK Jalan Riko, Hulu Langat. Pengurusan kerjaya efektif sekolah menengah. Johan. SMK Jalan Riko, Hulu Langat. Tahniah. Pengurusan Minda Siap Proaktif sekolah rendah. Calon-calonnya SJKC Bui Ying, Kelang. SK Padang Jawa, Petaling Perdana. SK Kebun Baru, Kuala Langat. SK Pristana, Kuala Selangor. SK Bandar Baru Bukit Mahkota, Hulu Langat. Dan Johan. SJKC Bui Ying, Kelang. Pengurusan Minda Sihat Proaktif sekolah menengah. Calon-calonnya SMK Meru, Kelang. SMK Bukit Jelutong, Petaling Perdana. SMK Jenjarum, Kuala Langat. SMK Sarjana Utama, Kuala Selangor. SMK Jalan 3, Hulu Langat. Dan Johan. SMK Meru, Kelang.
Pengurusan PRS Unggul Sekolah Rendah. Calon-calonnya SK Batu Belah Kelang, SK Putra Had 2 Petaling Perdana, SK Olak Lempik Kuala Langat, SK Sojana Impian Hulu Langat, SK Bukit Beruntung Hulu Selangor, dan Tahniah Johan SK Putra Had 2 Petaling Perdana. Pengurusan PRS Unggul Sekolah Menengah. Calon-calonnya SMK Syahbandar Raya Kelang, SMK Taman Selayang Gombak, SMK Teluk Paling Garang Kuala Langat, SMK Kuala Selangor Kuala Selangor, SMK Bandar Baru Sungai Long Hulu Langat, dan Johan SMK Syahbandar Raya Kelang. Tahniah. Pengurusan Kaunseling Cemerlang Sekolah Rendah. SJKC Puing Kelang, SK Puncuk Indah Petaling Perdana, SK Sungai Lang Kuala Langat, SK Sungai Ramadalam Hulu Langat. Pengurusan Kaunseling Cemerlang Sekolah Rendah Johan SJKC Puing Kelang. Tahniah. Pengurusan Kaunseling Cemerlang Sekolah Menengah. Calon-calonnya SMK Tinggi Kelang Kelang, SMK Sungai Besar Sabak Bernam, SMK Jugra Kuala Langat, SMK Engku Hussein Hulu Langat, dan Johan. Tahniah SMK Engku Hussein Hulu Langat. Infografik Kerjaya Sekolah Rendah. Pemenang Tahniah SK Taman Medan Petaling Utama. Infografik Kerjaya Sekolah Menengah. Tahniah kepada SBPI Gombak, daerah Gombak. TikTok Energizer Sekolah Rendah. Tahniah Johan SK Bukit Rawang Jaya Gombak. TikTok Energizer Sekolah Menengah. Tahniah Johan Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam. Inovasi dan Kreativiti Minda Siap Murid Sejahtera Sekolah Rendah. Tahniah SK Bukit Rawang Jaya Gombak. Inovasi dan Kreativiti Minda Siap Murid Sejahtera Sekolah Menengah. Tahniah SMK Sungai Besar Sabak Bernam.
Pemenang video animasi Sayangi Diri Utamakan Keselamatan Diri Sekolah Rendah. Tahniah SK Bandar Bukit Mahkota Hulu Langat. Pemenang video animasi Sayangi Diri Utamakan Keselamatan Diri Sekolah Menengah. Tahniah Sam Nurul Iman Kelang. Ikon Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Menengah. Tahniah kepada Anis Akila binti Azizi, SMK Taman Selayang, Gombak. Ikon Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Rendah. Tahniah Wan Badisha Rafikin bin Wan Muhammad Rodaini, SK Kota Kemuning, Kelang. Ikon Inspirasi Murid Terbilang Sekolah Rendah. Tahniah Zarif Sofian Batrisya binti Muhammad Baharudin Bukhari, SK Sarjana Utama, Kuala Selangor. Ikon Inspirasi Murid Terbilang Sekolah Menengah. Tahniah kepada Muhammad Hazi Irfan bin Muhammad Hanafiah, SMK Sungai Besar, Sabak Bernam. Ikon Guru Bimbingan dan Kaunseling Cemerlang Sekolah Rendah. Umi Khalsum binti Adam, SK Bukit Kapar, Kelang. Herman bin Muhammad Noor, SK Ampang Pecah, Hulu Selangor. Muhammad Amri bin Zakaria, SK Jalan 4, Hulu Langat. Siwa Krishna anak lelaki Ranggasami, SK Taman Desa 2, Gombak. Nur Sahwati binti Muhammad, SK Syasan 1, Bandar Kirara, Petaling Perdana. Wan Ratnaizzah binti Wan Husin, SK Bukit Beruntung 2, Hulu Selangor. Ikon Guru Bimbingan dan Kaunseling Cemerlang Sekolah Rendah. Tahniah Siwa Krishna anak lelaki Ranggasami, Ikon Guru Bimbingan dan Kaunseling Cemerlang Sekolah Rendah. Ikon Guru Bimbingan dan Kaunseling Cemerlang Sekolah Menengah. Cheng Chai Kun, SMK Seri Serdang, Petaling Perdana. Zuraya binti Ramli, SMK Jalan Reko, Hulu Langat. Nur Azita binti Buyung, SMK Kajang Utama, Hulu Langat. Zubaida binti Mat Ayaris Ahmad, SMK Kota Kemuning, Kelang. Abdul Muiz bin Rosli, SMK Sungai Besar, Sabak Bernam. Nur Hasina binti Rozali, SMK Sarjana Utama, Kuala Selangor. Khairul Azwa bin Ismail, SMK Bandar Baru Sungai Long, Hulu Langat. Dan tahniah kepada Nur Azita binti Buyung, Ikon Guru Bimbingan dan Kaunseling Cemerlang Sekolah Menengah. Tokoh Kepimpinan Kaunseling Negeri Selangor 2021. Tahniah Tuan Haji Hushim bin Haji Saleh, Tokoh Kepimpinan Kaunseling Negeri Selangor 2021. Seterusnya, kita saksikan pula segmen khas iaitu Kepribadian Insaniah Anak Selangor #KIAS IR4.0 yang akan disampaikan oleh Encik Khairul Anwar bin Haji Awang, Ketua Penolong Pengarah Unit Hak Ehwal Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berhenti berkarya. Ketemadunan sesebuah bangsa, sesebuah negara dibina oleh rakyatnya yang berjiwa besar, bermaruah, hingga tidak berhenti berfikir siang dan malam. Oleh itu, Jabatan Pendidikan Selangor sedang membangunkan Kepribadian Insaniah Anak Selangor ataupun akronimnya
Elakias, di mana kita ayuh bersama-sama untuk menanamkan satu semangat, satu jiwa agar jiwa kita mempunyai harga diri yang sangat tinggi, ataupun dengan kata lain, kita bermaruah. Dengan harga diri yang tinggi, dengan maruah yang jitu, kita boleh mencapai kejayaan cemerlang dalam apa jua yang kita lakukan. Marilah kita bersama-sama menanamkan secara bersungguh-sungguh dan berterusan kepribadian insaniah anak Selangor. Moga kita terus terbilang, kita bermaruah. Sekolah cemerlang, PPD gemilang, Jabatan Pendidikan Selangor terbilang. Peranan data dalam sistem pendidikan kita amat penting seiring dengan peranan sub-unit yang lain dalam unit hal ehwal murid. Untuk itu, kita dengarkan penjelasan daripada Puan Nur Asilah binti Mak Yusof berkaitan apakah perbezaan antara APDM dan SPAT. Dipersilakan. APDM adalah aplikasi pengkalan data murid yang merupakan aplikasi atas talian yang menyimpan maklumat murid. Guru kelas bertanggungjawab untuk mengemaskini maklumat murid ini dari semasa ke semasa. Ia adalah penting kerana ia digunakan untuk pengisian e-kehadiran dan juga bantuan. SPAT pula ialah sistem pendaftaran atas talian yang boleh diakses oleh ibu bapa di portal public.moi.gov.my. Ibu bapa boleh mengemaskini maklumat anak mereka melalui portal ini. Tiada lagi pengisian borang maklumat murid diperlukan. Di portal ini juga ibu bapa boleh membuat pendaftaran tahun 1 dan juga memantau kehadiran anak mereka. Penghargaan Jurulatih Utama Modul Pengurusan Murid Selangor. Pertama, Hafzila binti Abdul Hamid, Hulu Langat. Muhammad Sofyan bin Abdul Khalid, Kuala Langat. Dan Siti Azlina binti Alifin, Petaling Perdana. Kita dengar pula penjelasan dari Encik Nur Izwan bin Anwar berkaitan pemakaian seragam sekolah murid dalam fasa pemulihan negara dan surat pemakluman ketidakhadiran murid ke sekolah oleh ibu bapa atau penjaga. Dipersilakan. Berdasarkan Surat Pemakluman Pengemaskinian Kehadiran Murid dalam Sistem Kehadiran Murid dan Kelonggaran Pemakaian Seragam Murid Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia mulai Oktober 2021 hingga Februari 2021 jelas menyatakan kelonggaran kepada murid yang mempunyai kesukaran memakai pakaian seragam sekolah. Justru itu, murid diberi pilihan untuk memakai pakaian lain yang bersesuaian, kemas dan sopan. Ibu bapa atau penjaga juga adalah diminta untuk memaklumkan secara rasmi akan ketidakhadiran anak atau anak jagaan mereka kepada pihak sekolah sebelum atau pada hari yang sama dengan kadar segera. Anugerah Tokoh KPJ kategori sekolah rendah. Tahniah Naib Johan Nur Danisha binti Muhammad Khairul Anwar Zakari, Kuala Langat. Dan Johan Sarah Batrisya binti Shirazdin, Kelang. Anugerah Tokoh Pengawas kategori sekolah rendah. Ketiga, Ahlam binti Muhammad Asim, Gombak. Naib Johan Syakira Aliyah binti Amiruddin Alais Azmi, Kuala Langat. Dan Johan Muhammad Haziq Luqman bin Muhammad Hafiz Raymond, Kelang. Anugerah Tokoh Pengawas kategori sekolah menengah. Ketiga, Zadu Reza bin Zakaria, Kuala Langat. Naib Johan Lukai Z, Petaling Perdana. Dan Johan Ambiga Anupan Nagulendran, Hulu Langat. Anugerah Tokoh Adiwira kategori sekolah rendah. Tahniah
Naib Johan Muhammad Amal Faik bin Syahrizal, Kuala Langat. Dan Johan Nur Zaidatul Kristina binti Nur Zuwairi, Hulu Langat. Tokoh guru disiplin kategori sekolah rendah. Tahniah Muhammad Azizul bin Muhammad Abrarul, SK Kapun Jawa Kelang, tokoh guru disiplin kategori sekolah menengah. Siti Hajar binti Muhammad Kamal, SMK Shah Bandaraya, Kelang. Ikon guru PBDA kategori sekolah rendah. Johan Sharifah Nazurah binti Abdul Khalid, SK Batu Belah, Kelang. Ikon guru PBDA kategori sekolah menengah. Naib Johan Nur Zaitul Akhmar binti Abu Syairi, SMK Perempuan Kapar, Kelang. Dan Johan Nur Azani binti Ahmad, SMK Session 19, Shah Alam, Petaling Perdana. Tokoh guru Kelab Pencegahan Jenayah KPJ kategori sekolah menengah. Tahniah Syabita binti Mat Hussain, SMK Kota Kemuning, Kelang. Pengurusan pengawas terbaik kategori sekolah menengah. Ketiga, Samti Tengku Ampuan Rahimah, Kuala Langat. Naib Johan Sampai Jaras, Gombak. Dan Johan SMK Kota Kemuning, Kelang. Pengurusan sahsiah terbaik kategori sekolah rendah. Naib Johan SK Sri Jerlo, Hulu Langat. Dan Johan SK Perempuan Bukit Kuda, Kelang. Pengurusan sahsiah terbaik kategori sekolah menengah. Ketiga, SMK Bandar Tasik Putri, Gombak. Naib Johan SMK Puchong Utama 1, Petaling Perdana. Dan Johan SMK Sultan Abdul Samad, Kelang. Pengurusan Kelab Pencegahan Jenayah KPJ terbaik kategori sekolah menengah. Naib Johan Samti Tengku Ampuan Rahimah, Kuala Langat. Dan Johan SMK Sultan Abdul Samad, Kelang. Syabas dan tahniah. Pengurusan PBD Cemerlang kategori sekolah rendah. Naib Johan SJKC Chun Hua, Kuala Langat. Dan Johan SK Perempuan Bukit Kuda, Kelang. Pengurusan PPDA Cemerlang kategori sekolah menengah. Johan SMK Tinggi Kelang, Kelang. Syabas dan tahniah. Pengurusan Laluan PPDA Cemerlang kategori sekolah menengah. Johan SMK Tinggi Kelang, Kelang. Pengurusan Laluan PPDA Cemerlang kategori sekolah menengah. Naib Johan SK Bandar Music On, Hulu Langat. Dan Johan SK ZNS, Kelang, Kelang. Amalan terbaik sahsiah kategori sekolah rendah. Johan SK Sri Langat, Kuala Langat. Amalan terbaik sahsiah kategori sekolah menengah. Naib Johan SMK Kota Kemuning, Kelang. Dan Johan Sampai Jaras, Gombak. Amalan terbaik PPDA kategori sekolah menengah. Johan SMK Puchong Utama 1, Petaling Perdana. Pertandingan poster digital anti-bully kategori sekolah rendah. Tahniah kepada
Dipika Sri Anak Perempuan Guri, SK Persiaran Raja Muda Musa, Kelang. Pertandingan poster digital anti-bully kategori sekolah menengah. Tahniah kepada Nur Aina Delisha binti Muhammad Suhaimi, SMK Teluk Panglima Garang, Kuala Langat. Syabas dan tahniah. Pertandingan TikTok PPDA kategori sekolah rendah. Kelima, Muhammad Wafi bin A. Rizal alias Ahmad Rizal, Hulu Langat. Keempat, Nur Zahira Anissa binti Aziz, Sekolah Langat. Ketiga, Audra Azalia binti Aiza Azri, Hulu Langat. Dan Johan Sarah Rose Rauda binti Muhammad Asri, Kuala Langat. Dan Johan Nawal Aira binti Rashidi, Kelang. Pertandingan TikTok PPDA kategori sekolah menengah. Kelima, Gina Nur Zahira binti Zailan, Gombak. Keempat, Yong Wizing, Kelang. Ketiga, Nur Ramadhani binti Aladin, Kelang. Dan Johan Puan Jiami, Kuala Langat. Dan Johan Muhammad Izwan Hakimi bin Muhammad Faizul, Gombak. Penerima Anugerah Gangsa PPD 2021 disandang oleh Pejabat Pendidikan Daerah Gombak. Penerima Anugerah Perak PPD 2021 disandang oleh Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat. Penerima Anugerah Emas PPD Anugerah Hal Ehwal Murid 2021 disandang oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kelang. Kita telah saksikan senarai penerima anugerah dan pemenang bagi kategori yang dipertandingkan. Tahniah dan syabas kepada semua guru, murid, warga sekolah, ibu bapa dan komuniti yang telah memainkan peranan dan menyertai penarapan serta pertandingan pada tahun ini. Terima kasih atas komitmen anda. Hadirin sekalian, pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua tetamu jemputan dan jawatan kuasa Anugerah Hal Ehwal Murid tahun 2021 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran majlis ini. Jika tersalah kata, tersilap bicara, terlanjur berbahasa, ampun maaf jua dipinta. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT dan yang kurang itu adalah dari kelemahan kami sendiri. Moga berjumpa lagi pada tahun-tahun yang akan datang dengan suasana dan gaya yang lebih menarik, insya-Allah. Sekian, terima kasih.